Salam sejahtera dan bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Awani Global. Pada 3 Mac lepas, seorang remaja perempuan Kialsin atau Angel ditembak mati oleh tentera Myanmar dalam protes anti rampasan kuasa. Kialsin memakai t-shirt hitam dengan tulisan "Everything will be okay". Dia digelar hero di media sosial dan menggambarkan harapan orang muda di Myanmar sesudah rampasan kuasa pada 1 Februari lepas. Pertubuhan Bangsa Bersatu melaporkan lebih 50 orang telah terbunuh dalam protes anti-junta dan rampasan kuasa di Myanmar. Dan terkini, ahli kedua parti NLD pimpinan Aung San Suu Kyi telah meninggal dunia. Dalam masa yang sama, lesen 5 media tempatan telah ditarik balik dan juga dilaporkan lebih 1,700 orang telah ditahan sehingga kini. Berserohjaya Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Hak Asasi Manusia turut kesal tentera Myanmar hentikan kekerasan yang digunakan ke atas penunjuk perasaan. Dan hari ini, Setiausaha Agung PBB dan Majlis Keselamatan PBB kecam keganasan tentera ke atas penunjuk perasaan untuk membincangkan berkenaan dengan situasi di Myanmar dan juga bagaimanakah organisasi dunia dan juga masyarakat serantau boleh melihat kepada isu ini dengan lebih dekat lagi. Kita bersama dengan Lilian Fan, pengasas bersama Yayasan Gita Noya dan juga pengerusi Kumpulan Kerja Hak Pelarian Rohingya di Malaysia. Lilian, terima kasih kerana bersama kami dalam Awani Global pada hari ini. Lilian, setelah lebih sebulan rampasan kuasa oleh pihak junta sejak Februari lalu, boleh Lilian kongsikan 3 perkara yang semakin mendesak di Myanmar sekarang dan yang perlukan perhatian dunia, terutama sekali PBB dan juga ASEAN sendiri? Terima kasih Rizal. Bagi saya, perkara yang pertama yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kekerasan dan keganasan yang digunakan oleh tentera dan juga polis terhadap orang awam. Sejak 1 Februari, kita sudah lihat peningkatan use of force dan bukan hanya use of force tapi use of lethal force yang mengakibatkan lebih daripada 60 orang awam yang telah tewas dan juga hampir 2,000 yang sudah ditahan, didakwa atau dihukum. Dan kita belum tahu pada saat ini jumlah yang mengalami kecederaan juga. Kita sudah lihat sekarang juga penggunaan senjata-senjata kecil seperti bom tangan, gas pemedih mata, peluru getah, peluru hidup, penembakan snipers juga terhadap orang muda dan protesters, dan semua perkembangan ini sangat membimbangkan dan sangat berbahaya, dan ini memang memerlukan tindak balas yang segera untuk melindungi keselamatan orang awam di Myanmar. Ya, yang kedua, saya melihat ada polarisasi politik yang semakin mendalam. Jadi tingkap untuk memulakan sebuah dialog untuk menyelesaikan masalah ini sepertinya semakin mengecil dan itu juga sangat mengkhawatirkan. Yang ketiga, ada kemungkinan tinggi bahawa akan ada peningkatan konflik bersenjata di daerah-daerah di mana daerah konflik yang rawan konflik dan peningkatan jumlah orang yang akan cuba untuk melarikan diri. So refugee flows ya ke negara-negara jiran. Jadi bagi saya 3 perkara itu sangat memerlukan perhatian PBB dan juga ASEAN. Tetapi PBB menerusi Majlis Keselamatan telah mengecam perkara ini dan juga kekerasan yang digunakan oleh junta ke atas penunjuk perasaan. Kita masih lagi menantikan sebarang kenyataan yang keras daripada ASEAN. Adakah ini dapat kita saksikan dalam masa beberapa hari akan datang, terutama ketika angka korban dan juga angka mereka yang ditahan meningkat? Lilian, ada angka yang berbeza daripada apa yang dikeluarkan daripada PBB dan juga Jabatan Negara Amerika Syarikat. Pendapat Lilian? Saya melihat mungkin bukan ASEAN sebagai satu badan regional, tetapi beberapa negara ASEAN sudah mengeluarkan statement yang agak kuat, yang lebih kuat dari yang pernah dikeluarkan, seperti Singapura. Singapura dan Indonesia juga. Kedua-dua negara ini sudah mengeluarkan statement yang tegas dan mengatakan bahawa mereka sangat tidak setuju dengan use of force, use of lethal force, dan mengutamakan
keselamatan orang awam. Tetapi sebagai satu blok, saya belum yakinlah bahawa ASEAN akan mendapatkan konsensus untuk mengeluarkan statement di bawah nama ASEAN. Tetapi yang jelas, memang beberapa negara ASEAN, kerajaan-kerajaan ASEAN juga sangat bimbang tentang kondisi di Myanmar sekarang. Tetapi adakah Lilian lihat dengan gesaan ASEAN tersebut secara kolektif akan menjadi satu gesaan yang lebih kuat berbanding negara individu? Saya melihat ASEAN sedang mencari sebuah strategi untuk memulakan dialog dan mendorong sesuatu proses dialog di antara tentera dengan NLD, dengan Aung San Suu Kyi. Saya belum pasti adakah ini akan berjaya atau tidak, tapi yang saya dapat tahu juga ada beberapa negara ASEAN ini, terutamanya Singapura, Indonesia dan juga Malaysia, yang sedang melakukan banyak diplomasi behind the scenes untuk misalnya approach China dan meminta sebuah tekanan mungkin soft tekanan tapi tetap tekanan dari China untuk menggalakkan tentera di bawah Min Aung Hlaing untuk memasukkan dan memulakan sebuah dialog dengan Aung San Suu Kyi. Lilian, mungkin Lilian boleh kongsikan kepada penonton di luar sana berdasarkan kepada sumber Lilian di Myanmar sendiri, apakah yang berlaku ketika ini di sana dan juga bagaimanakah suasana emosi, penunjuk perasaan yang meneruskan usaha mereka biarpun terdapat kenyataan yang sangat keras daripada junta sendiri? Mungkin kita perlu menyadari adalah bahawa apa yang berlaku di Myanmar sekarang, tunjuk rasa yang kita boleh lihat di media, itu bukan hanya protes di jalan, tapi yang lebih penting adalah sebuah civil disobedience movement. Apa itu civil disobedience movement? Itu berarti kebanyakan kementerian dan kebanyakan departemen kerajaan juga, 3/4 pegawai kerajaan dan perkhidmatan awam sekarang sudah terlibat di dalam civil disobedience ini. Berarti mereka protes dengan tidak kerja, mereka tidak masuk ke kerja, mereka mogok. Jadi ini adalah strategi gerakan anti tentera sekarang, dan sebenarnya itu mungkin kita boleh mengatakan bahawa itu agak efektif, sudah berkesan, mungkin belum lagi membawa satu paralysis ya di Myanmar, tetapi saya rasa kita boleh lihat bahawa gerakan itu dan strategi itu memang tidak diramalkan oleh tentera, dan ini adalah satu perkembangan yang sangat menarik sebenarnya juga, dan kita perlu melihat kalau kita tanya ke orang-orang yang terlibat, leaders daripada movement ini, mereka hanya meminta waktu yang lebih untuk menunggu sampai CDM movement ini akan menjadi lebih efektif. Dan adakah Lilian rasa secara peribadi ia akan menjadi efektif, kerana kita pernah membincangkan sebelum ini bagaimana junta tentera sebelum ini pernah hidup dalam suasana mereka sendiri. Mereka tidak kisah tekanan yang diberikan oleh masyarakat luar ketika ingin membebaskan Aung San Suu Kyi, dan ini berlaku pada tempoh yang lama, dan mereka telah membina capital ataupun ibu negara di Naypyidaw sendiri, dan juga itu dilihat sebagai satu cara mereka retreat daripada apa yang berlaku di lapangan di luar sana. Bagaimana Lilian melihat kepada psikologi kumpulan junta ini? Bagi saya, itu yang sangat membimbangkan sekarang, kerana saya melihat bahawa walaupun gerakan civil disobedience movement ini semakin lama semakin kuat dan semakin ramai pegawai yang akan terlibat di dalam gerakan itu, saya rasa tentera tidak akan putus asa dengan begitu cepat dan dengan begitu mudah, kerana seperti Rizal kata juga, ya memang mereka sudah biasa dengan survive di dalam sebuah situasi yang agak terpinggir, isolated. Mereka tidak bergantung
kepada dunia luar, dan mereka memang sudah ada institusi-institusi yang sangat kuat dan sangat kukuh. Jadi tidak mudah ya untuk mempengaruhi mereka, dan mungkin yang akan terjadi adalah konfrontasi di antara dua pihak ini yang akan meningkat, dan mungkin satu kekhawatiran adalah adakah kita akan menuju dan melihat sebuah civil war yang akan tercetus di Myanmar. Lilian, bantu kami fahami ya, kerana ini protes dan juga rampasan kuasa yang berlaku dalam era media sosial. Dan rakyat Myanmar, kita dapat lihat seperti Angel sendiri adalah anak muda dan tahu kuasa media sosial tersebut menerusi gambar, visual, video yang dihantar ke luar sana untuk mendapatkan simpati masyarakat di luar sana. Ada juga hashtag what's happening in Myanmar. Pandangan Lilian tentang kuasa media sosial ini, mampukah ia untuk membawa perubahan dalam kudeta pada ketika ini? Dalam masa yang sama, kita dapat tahu bahawa ada 5 lesen media juga ditarik balik di Myanmar. Jadi bagaimana peranan media sosial, akses kepada maklumat tersebut di Myanmar dan juga peranan media di Myanmar itu sendiri? Ya, ini sangat menarik, Rizal. Memang peranan media sosial sekarang sangat penting di dalam gerakan ini. Tetapi pada satu sisi lain, walaupun junta sekarang sudah melakukan banyak restrictions kepada internet, terhadap internet akses, mereka masih sampai hari ini melakukan internet cut setiap malam, dan juga gangguan internet ya, supaya akses ke social media itu sangat lebih terbatas. Walau bagaimanapun, movement ini masih tetap akan berkembang tanpa social media, kerana kita boleh lihat di ground level, organizing yang terjadi sekarang tidak hanya bergantung kepada social media. Social media itu digunakan untuk seperti melaporkanlah apa yang terjadi di dalam, tapi organizing itu memang lebih people to people, dan rakyat Myanmar sekarang yang terlibat di dalam gerakan ini, mereka sangat kreatif sebenarnya. Mereka menggunakan alat-alat yang seharian, daripada periuk nasi ke sarung biasa untuk menunjukkan perasaan mereka. Jadi mereka tidak mengharapkan teknologi yang besar. Mereka pandai dan mereka tahu bagaimana untuk menggunakan social media secara efektif, tetapi kalaupun itu diputus 100%, saya yakin gerakan ini tidak akan hancur. Dan kita dah berhenti berehat seketika Lilian. Saya ingin mengetahui bagaimanakah peranan NGO pada ketika ini dan juga apakah yang boleh dilakukan oleh komuniti antarabangsa lagi selain daripada kenyataan kecaman tersebut. Adakah sekatan yang lebih keras akan dikenakan? Kerana kita tahu pada ketika ini ada beberapa sekatan telah dikenakan. Tetapi bagaimana? Adakah sekatan yang lebih keras akan dikenakan? Dan juga Lilian menyebut berkenaan dengan perang saudara di situ. Apa cara untuk menghentikan perkara tersebut daripada berlaku, daripada melihat Cambodia ataupun Kemboja kedua berlaku di Myanmar, di ASEAN sendiri? Kita akan pergi berehat seketika Lilian, kembali selepas ini. Dan bertemu kembali dalam Awani Global. Anda masih bersama saya dan juga tetamu saya Lilian Fan, pengasas bersama Yayasan Gita Noya dan juga pengurusi kumpulan kerja hak pelarian Rohingya Malaysia membincangkan berkenaan dengan situasi di Myanmar. Lilian, terus saja kepada jawapan soalan berkenaan, iaitu apakah organisasi seperti Gita Noya dan juga pengurus kumpulan kerja hak pelarian Rohingya Malaysia melakukan untuk menolong dan juga membantu situasi di Myanmar? Adakah akses tersebut wujud untuk bantuan itu dan juga bantuan bagaimanakah yang diberikan kepada mereka di Myanmar? Ya, bagi peranan kami di Getanyo dan juga di APRN, Asia Pacific Refugee Rights Network, peranan kita sekarang lebih kepada memantau kondisi di sana dan juga melakukan analisa dan menyalurkan analisa tersebut kepada decision makers. Jadi di Getanyo, kami memantau setiap hari apa yang berlaku dan juga menghubungi
orang-orang yang masih di Myanmar yang boleh memberikan analisa dan gambaran situasi yang tepat. Kemudian mungkin setiap minggu kami melakukan analisa dan cuba mengongsikan analisa dan beberapa rekomendasi tersebut ke beberapa negara ASEAN. Bagi kami di Ketanyo, kami lebih fokus ke Malaysia, of course, dan juga Singapura dan Indonesia. Dan untuk APRN sebagai sebuah jaringan yang luas, melihat juga impact krisis sekarang kepada kemungkinan peningkatan pelarian di region ASEAN. Dan ada dua perkara di situ ya, Lilian. Pertama sekali, apakah maklumat yang disalurkan kepada pembuat dasar tersebut? Dan kita akan jawab soalan kedua, iaitu berkenaan dengan peningkatan kemasukan pelarian ke negara-negara jiran. Tentunya ini membimbangkan negara-negara yang berjiran dengan Myanmar, terutama dengan Thailand dan juga negara lain seperti Malaysia. Mungkin Lilian boleh lihat kepada soalan pertama itu, apakah dapatan analisis itu sehingga kini dan juga apakah maklumat yang disalurkan kepada penggubal dasar? Ya, kebanyakan maklumat yang disalurkan adalah yang pertama safety situation dan security situation terhadap orang awam. Jadi angka orang awam yang sudah tewas misalnya, dan juga number of injured terhadap civilians ya, dan juga menggambarkan daripada situasi ini apa saja trend yang kita boleh lihat dan kita boleh meramalkan dan project, sehingga semoga itu menjadi masukan kepada pengambil keputusan and policy makers di beberapa negara ASEAN ini, dan kami harap bahawa decisions yang akan dibuat terhadap regional approach ke Myanmar sekarang akan berdasarkan situasi yang benar. Itu harapan kami. Bagaimana pula dengan jangkaan peningkatan kemasukan pelarian dari Myanmar? Kerana kita tahu ketika ini ada kumpulan pelarian Rohingya yang berada di negara seperti Bangladesh contohnya, dan mereka juga mencari tempat-tempat untuk pelindungan. Tetapi dalam masa yang sama, ini adalah kumpulan yang berbeza daripada kumpulan Rohingya tersebut. Ini mungkin anak muda, rakyat biasa Myanmar. Adakah clash of ideas di kawasan-kawasan penerimaan pelarian ini nanti, Lilian? Ya, saya rasa kita sebagai sebuah region harus bersiap untuk melihat sebuah refugee flow yang berbeza daripada yang kita lihat dulu. Yang orang-orang yang mungkin akan menjadi refugees bukan hanya orang dari daerah konflik ataupun dari ethnic minority yang tertindas selama ini seperti Rohingya, seperti Kachin, Shan dan lain-lain, tetapi juga orang biasa, orang awam, seperti kita lihat di media sekarang. Kebanyakan orang yang terlibat di dalam protes di jalan adalah orang muda, tetapi bukan hanya orang muda, juga orang biasa, orang yang berumur. Tapi ada banyak orang juga yang tidak turun ke jalan dan mereka menyaksikan semua ini yang berlaku dari di dalam rumah sendiri, dan memang ketakutan sekarang terhadap masa depan di Myanmar semakin lama semakin kecil ya. Jadi mereka akan ada banyak orang yang akan cuba mencari jalan keluar dari Myanmar untuk menyelamatkan family mereka, untuk mencari masa depan yang lebih secure. Jadi saya rasa kita harus bersiap sedia, dan refugee flows ini mungkin akan terjadi dengan agak mudah kerana sudah ada banyak smuggling routes ya. Jadi jalur-jalur untuk penyeludupan manusia itu sudah established, sudah ada networks of smuggling memang sudah sangat aktif di region ini. Jadi saya rasa kita
harus melihat contoh dari Thailand. Thailand sudah menyediakan beberapa perkhidmatan di sempadan kerana mereka meramalkan akan ada kemasukan pelarian dari Myanmar. Dan Lilian, ini semua berlaku di tengah pandemik COVID-19. Kita semua memang sedia maklum dengan pandemik COVID-19 ini ada sentimen xenofobia bahawa orang asing akan bawa penyakit ini masuk ke dalam negara. Jadi bagaimanakah ini akan peningkatan pelarian ini akan ditangani oleh negara-negara di ASEAN? Kita tahu contoh yang Lilian berikan itu adalah di Thailand sahaja, tetapi bagaimana dengan negara lain? Adakah ke mana mereka ingin pergi, Lilian? Ya, inilah yang harus didiskusikan, dibincangkan di level ASEAN. Jadi saya harap ASEAN akan melihat bukan saja strategi untuk memulakan sebuah dialog, tapi juga akan membuat persiapan secara regional. Dan semua perkara ini memang harus dibincangkan di level regional dengan terus terang dan secara praktikal dan juga untuk melihat seperti preparedness strategy, preparedness untuk crisis, dan ini adalah approach yang bagus untuk crisis management. Jadi kita harus melihat bahawa ada orang yang mungkin akan cuba untuk melarikan diri. Kalau kita tidak siap, ya memang kita adalah risiko yang lebih tinggi tentang spread of COVID dan lain-lain. Tapi kalau kita melakukan persiapan dari sekarang, risiko itu juga boleh diturunkan. Jadi misalnya kalau ada perkhidmatan yang disiapkan atau ada agreement di antara beberapa negara siapa yang akan menerima nombor angka-angka yang akan diterima oleh setiap negara untuk berapa lama, dan kemudian SOP untuk COVID dan kesihatan dan arrangements yang lain. Jadi kalau itu didiskusikan dan sudah ada planning, kalau ada rencana yang sudah set, ya kita akan lebih bersiap sedia kalau memang peningkatan pelarian itu benar-benar terjadi. Dan Lilian juga bercakap berkenaan dengan kerisauan akan berlaku perang saudara di Myanmar. Kita pernah melihat bagaimana ASEAN sebelum ini melihat kepada apa yang berlaku di Kemboja. Adakah sekatan yang lebih keras boleh menghentikan perkara ini daripada berlaku? Bagaimana Lilian lihat cara untuk menghentikan satu pergolakan yang lebih sengit berlaku antara penunjuk perasaan dan juga NLD, sekatan tekanan yang lebih keras daripada komuniti antarabangsa? Apa yang mereka boleh lakukan, Lilian? Ya, untuk soal sekatan itu memang boleh menjadi efektif, tapi sekatan yang tersasar, targeted sanctions. Kita tidak mau melihat adalah general sanctions, economic sanctions yang sangat luas, yang akan mengakibatkan impact yang sangat buruk terhadap semua rakyat di Myanmar. Yang kita inginkan adalah sekatan tersasar yang dikenakan kepada perniagaan yang berkaitan dengan tentera. Dan juga freezing of assets. Freezing of assets itu juga sangat penting. Mungkin yang penting sekarang adalah kalau beberapa negara ASEAN berani untuk mengajukan masalah ini dan membincangkan isu sasaran, mungkin itu akan menjadi tekanan yang additional ya kepada tentera. Kerana selama ini mereka masih rasa bahawa ASEAN akan selalu melindungi Myanmar. Dan memang benar Myanmar adalah salah satu anggota keluarga, ahli keluarga ASEAN, tetapi kita tidak bolehlah dalam 21st century ini hanya memberikan soft support, soft approach kepada negara yang menghadapi krisis politik seperti ini, kerana itu tidak akan membantu. Soft approach tidak akan membantu Myanmar dan rakyat Myanmar sekarang. Dan kita perlu melihat juga ASEAN bukan hanya sebuah gabungan government, tetapi juga sebuah gabungan of people.
Dan sekarang salah satu moto ASEAN selalu adalah people-centered ASEAN. Apa maksud itu people-centered ASEAN? Itu berarti setiap negara di ASEAN harus juga memerhatikan dan memberikan perhatian kepada perkembangan, well-being dan kemauan dari rakyat mereka sendiri dan rakyat di seluruh region. Jadi satu permintaan dari rakyat Myanmar sekarang adalah mereka ingin sebuah dialog dengan ASEAN secara langsung. Jadi mereka agak marah kalau mereka lihat ASEAN mengundang junta untuk berdialog, tapi tidak ada sebuah jalur dialog dengan NLD misalnya atau representatives NLD. Sekarang ada sebuah komiti yang mewakili 300 lebih ahli parlimen dan mereka sudah mengambil oath mereka sebenarnya even after the coup ya. Jadi tidak ada sebuah dialog dengan mereka. Jadi rakyat Myanmar ini merasa mereka agak bimbang, adakah ASEAN akan memberikan legitimasi kepada tentera, sedangkan mereka merasa bahawa tentera ini tidak legitimate sebagai kerajaan mereka. On that note, terima kasih Lilian kerana bersama kami di Awani Global untuk membincangkan berkenaan dengan situasi di Myanmar. Kami akan terus mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan protes anti-junta dan juga anti rampasan kuasa di Myanmar bersama dengan Lilian dalam minggu-minggu akan datang. Terima kasih Lilian Fan, pengasas bersama Yayasan Gitanyo dan juga pengerusi Kumpulan Kerja Hak Pelarian Rohingya Malaysia membincangkan berkenaan dengan perkara tersebut. Teruskan menonton kami di Astro Awani untuk perkembangan dalam dan juga luar negara. Saya Rizal Zulkafli. Salam hormat.